Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang apa yang dibawa oleh orang yang meninggal dunia ke dalam kuburnya. Tajuk ni lah yang kita berhenti pada minggu yang sudah, iaitu kita sebut tentang amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang menyebabkan membawa keuntungan kepada kita setelah mana kematian kita. Lepas pada kita mati ni, para hadirin sekalian, kita kena tahu bahawa kita bawa amalan untuk kita hadapkan di hadapan Allah. Kita tak bawa yang disebut dengan harta, kita tak bawa yang disebut dengan tahta kita, jawatan kita dan seumpamanya. Tapi yang kita bawa apabila kita menghadap di hadapan Allah nanti ialah yang disebut dengan amalan-amalan. Amalan-amalan yang kita buat di atas dunia ini akan terbawa-bawa sampai ke dalam kubur nanti. Para hadirin sekalian, apabila kita tahu dia merupakan amalan yang perlu kita bawa dalam diri kita ini, maka kita akan dapati pada diri kita ni, kita ni mesti membanyakkan amalan di atas dunia. Jangan kita membanyakkan yang disebutkan dengan harta benda. Peliklah dalam hidup kita kalau kita sibuk membanyakkan harta benda tanpa kita jadikan harta benda itu menjadi amalan. Ini satu benda yang salah yang berlaku di kalangan kita. Sepatutnya kita ni berusaha untuk membanyakkan yang disebutkan dengan pahala-pahala dalam hidup kita, bukannya harta yang dibanyakkan. Harta boleh banyak, tapi harta tu mesti berubah kepada menjadi pahala. Jangan harta banyak tapi tak berubah menjadi pahala. Yang ni jadi rugi dalam hidup kita ni. Hari ni kita sambung lagi pada muka surat 143. Kita sambung dalam tajuk membicarakan pada diri kita ni hadis daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, la tamannu nawul maut fa inna hawlal matla'i syadid. Rasulullah sebut, jangan kamu semua bercita-cita untuk dapatkan kematian. Rasulullah pesan demikian. Jangan kamu semua bercita-cita untuk dapatkan kematian. Fa inna hawlal matla'i syadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kerana sesungguhnya kerana saat roh akan keluar daripada jasad merupakan peristiwa yang amat dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian. Dahsyat ni maknanya satu suasana yang mengerikan. Kamu tak payahlah bercita-cita lagi untuk kematian, kerana yang pentingnya kamu buat bekalan dalam hidup kamu, banyakkan amalan untuk kamu hadapkan di hadapan Allah. Ada seorang lelaki yang berkata pada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika ajal beliau hampir tiba, ketika mana kematian lelaki ni hampir tiba, dia sebut pada Sayyidina Umar, aku harap kulitnya tidak dapat disentuh oleh api neraka. Dia sebut, lelaki ni berkata pada Umar Al-Khattab ketika dianya dekat dengan kematian, dia sebutlah, aku harap kulit dia tidak dapat disentuh oleh api neraka. Umar kemudian memandang pemuda itu dan dia berkata, orang yang membuat kamu terpesona adalah orang yang rugi. Demi Allah, seandainya aku memiliki semua yang ada di dunia ini, maka aku akan menebus kedahsyatan kematian dengan semua yang aku miliki itu. Nak sebutnya Sayyidina Umar sebut, jangan kita ni terpesona dengan kadang-kadang rupa paras orang. Jangan kadang-kadang pada diri kita ni rasa kagum dengan apa yang ada pada seorang. Kerana kadang-kadang waktu mana dekat dengan kematian itu berlaku pada seorang,
Dia nak guna segala yang dimiliki untuk membayar satu suasana yang kedahsyatan saat kematian yang berlaku pada seorang ini. Abu Darda berkata, ada 3 perkara yang membuat aku ketawa dalam hidup ini. Aku jadi peliklah dengan 3 perkara ini. Tiga golongan ini. Katanya Abu Darda, orang yang sentiasa mahukan dunia, sedangkan kematian akan mendatanginya. Ini peliklah jenis manusia yang macam ni. Dia tahu bahawa dia tahu yang kematian dia akan sampai, tapi dia sibuk lagi dengan dunia. Yang ni keadaan yang berlaku di kalangan, jadi kepelikan pada orang yang jenis yang demikian. Ada juga orang yang macam tu. Dalam hidup dia sibuk terhadap, dia nak kepada yang namakan dengan dunia lagi, padahal kematian semakin dekat pada diri dia. Itu yang pertama, katanya Abu Darda. Yang kedua, aku jadi ketawa jugalah dengan kumpulan yang kedua ni. Apa dia? Orang yang lalai bukan kerana ingat tentang kematian. Yang kedua, orang yang hidup dia lalai, tak ingat terhadap hari kematian dia. Yang ni pun aku pelik juga ni dengan kumpulan yang macam ni. Dia hidup leka hanyutnya dengan dunia, sedangkan mati itu semakin dekat pada diri dia. Ni tak sepatutlah jadi demikian. Patutnya bila kita ni semakin dekat dengan kematian, bila kita semakin dekat dengan hari kematian ni, kita ni jangan leka lah. Dalam hidup kita kena bersiap, kena semakin dekat pada diri kita ni, persiapan kita. Yang ketiga, orang yang ketawa besar, sedangkan dia tak tahu adakah Allah Ta'ala redha ataupun tidak pada dia. Ini pun aku ketawa juga dengan kumpulan macam ni. Ada juga manusia yang dia ketawa berdekah-dekah dalam hidup dia. Dia tak tahu yang Allah redha ataupun tidak pada dia. Sepatutnya dia jangan ketawa, jangan dia rasa seronok, jangan dia rasa gembira sangat. Kerana apa dia? Kerana kematian ini bila-bila masa akan berlaku dalam hidup seseorang, dia sendiri tak tahu Allah redha ataupun tak redha pada diri dia. Ada 3 perkara yang membuatkan aku menangis, katanya Abu Darda. Manakala tu 3 perkara yang menyebabkan aku ketawa. Ketawa tu maksudnya aku pelik lah dengan orang macam ni, hidup dalam keadaan yang sebegini. Tu maknanya aku pelik dengan kumpulan ini. Ada 3 perkara yang membuatkan aku menangis pula. Yang pertama, berpisahnya dengan orang yang dikasihi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menyebabkan aku ni menangis je dalam hidup, rasa sedih je dalam hidup. Kenapa jadi demikian? Kerana memikirkan tentang tiadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Menangis. Dan sahabatnya. Sebab apa aku menangis? Kerana Rasulullah dan sahabat-sahabat dia telah wafat. Bila wafat menyebabkan aku menangis. Yang kedua yang menyebabkan aku menangis, perasaan takut aku terhadap dahsyatnya kematian. Ini pun menyebabkan aku ni berfikir, bagaimanalah dia aku, bagaimanalah keadaan dia aku. Ini yang menyebabkan aku menangis juga. Kemudian yang ketiga, membayangkan saat-saat aku berada di hadapan Allah Ta'ala. Ini yang menyebabkan aku menangis juga. Abu Darda sebut 3 perkara ni menyebabkan aku menangis. Menangis pada diri aku ni. Kerana apa dia? Membayangkan saat-saat aku berada di hadapan Allah Ta'ala. Pada hari diperlihatkan semua rahsia, serta tidak ada yang tahu adakah aku akan dimasukkan ke dalam syurga ataupun dihumban ke dalam neraka. Allahu Akbar. Ni orang-orang yang saleh kan. Bila dia berada dalam keadaan yang demikian, dia akan sentiasa mendekatkan diri dia dan dia akan sentiasa berusaha untuk memastikan diri dia ni selamat dengan amalan-amalan yang dilakukan di atas dunia ini sendiri. Ini di antara amalan kita, di antara amalan kita ni untuk kita lakukan dalam hidup kita ini sendiri. Kadang-kadang pada diri kita ni kita tak bersiap.
Kemudian ini di antara amalan yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita ni untuk kitanya bersiap untuk menghadap di hadapan Allah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muawiyah bin Qurrah daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini di antara amalan-amalan yang dilakukan. Diriwayatkan daripada Muhammad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku beritahu mengenai 2 hari dan 2 malam dahsyatnya yang belum pernah ada contohnya dalam hidup ini. Aku nak bagi tahu pada kamu, ada dua hari dan 2 malam dahsyatnya yang belum pernah ada seumpamanya di atas muka bumi ini. Apa dia? Yang pertama, hari pertama datangnya khabar daripada Allah Ta'ala. Dia redha ataupun dia marah. Itu hari yang pertama, hari yang dahsyat. 2 hari dan 2 malam yang belum pernah ada contoh yang boleh dicontohi seumpamanya atas muka bumi ini. Apa dia? Hari yang pertama, hari yang datangnya khabar daripada Allah Ta'ala. Dia redha ataupun dia marah. Hari kedua, kamu berhadapan dengan Allah dengan membawa kitab amalan kamu. Itu tak ada lagi lah setakat ni orang yang boleh menggambarkan satu suasana di mana sama dengan keadaan di atas dunia ini. Tak ada. Ini digambarkan demikian pada diri kita ni. Kemudian dia akan kamu pegang kitab amal kamu. Dia akan kamu pegang dengan tangan kiri ataupun tangan kanan kamu. 2 malam pula adalah malam pertama kamu dalam kubur. Ini di antara 2 hari yang kamu tak boleh nak digambarkan dengan gambaran yang secontoh dengan dia di atas dunia ni. Hari apa dia? Hari yang disebut dengan pada diri kitanya dalam hidup kita ni, yang pertamanya hari yang dia gambarkan pada diri kita, hari datang khabar, itu hari kematian lah pada diri kita ni. Hari yang kedua, hari yang disebut dengan kita bawa kita amalan. Manakala malam pula, 2 malam itu adalah malam pertama kamu dalam kubur. Sedangkan kamu belum pernah tidur di dalam kubur ni. Tak ada lagi dah orang yang tidur dalam kubur. 1 malam kau tidur dalam kubur. Kubur tu terbuka tu adalah tanah dalam kubur tu. Tapi yang terbuka ada. Tapi yang dalam keadaan yang tertutup, tak ada lagi orang lakukan demikian. Dan malam yang subuhnya akan muncul hari kiamat. Malam di mana malam Jumaat lah, malam Jumaat. Pada pagi Jumaat itu tiba-tiba berlakunya hari kiamat. Hari yang disebut dengan ni di antara malam-malam yang tidak ada contoh seumpama pada yang disebut dengan di atas dunia ini sendiri. Kemudian kita sambung tajuk, kubur merupakan tempat persinggahan awal menuju akhirat. Ni tajuk kita ni tajuk yang masih awal lagi. Cerita tentang mengenai bagaimana perjalanan hidup kita untuk di dunia ini, untuk kita nak bergerak sampai ke dalam kubur. Kemudian tajuk hari ini kita sambung lagi, kubur merupakan tempat persinggahan awal menuju ke akhirat Allah. Akhirat Allah. Lepas pada akhirat ni apa dia? Lepas pada mati dipanggil akhirat terus. Lepas pada kematian kita. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Hani bin Uthman. Dia berkata, apabila Uthman berada di kubur, maka dia pasti menangis. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia akan menangis sehingga janggutnya basah oleh air mata. Bila Sayyidina Uthman ni berada di kubur, dia akan menangis sehingga basah janggutnya oleh air mata dia. Basah janggut kan berada di kubur ini. Seorang bertanya pada Sayyidina Uthman. Ada orang yang datang tanya pada Sayyidina Uthman, wahai Uthman, mengapa semasa kamu mengingati syurga dan neraka kamu tidak menangis, tetapi semasa kamu berada di kubur kamu menangis? Pelik Uthman, kamu ni kalau orang cerita tentang mengingati syurga neraka kamu tak menangis, tapi bila sebut saja bila kamu datang ke kubur kamu menangis. Kenapa Sayyidina Uthman? Lalu Sayyidina Uthman menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, al-qabru awwalu manazilil akhirah.
Sebabnya Rasulullah sebut kubur ni rumah yang pertama yang kamu menuju ke akhirat. Tu sebab yang aku menangis ni. Kerana kubur ni rumah yang pertama untuk kamu menuju ke akhirat. Fa in yanju minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa-siapa yang selamat dalam mula-mula dia masuk kubur tu dia selamat. Mula-mula dia masuk dalam kubur tu dia selamat, maka lepas pada tu dia akan selamatlah. Sebab tu aku jadi menangis ni. Katanya Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Rasulullah sebut macam tu. Siapa yang mula masuk dalam kubur dia selamat. Maksudnya apa dia? Tak ada azab kubur. Tak ada yang disebut dengan himpitan kubur. Tak ada yang disebut dengan gangguan dia dalam kubur dan sebagainya. Maka dia akan jadikan lepas pada itu perjalanan mudah untuk sampai ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yanju minhu, kalaulah kamu tak selamat, mula-mula masuk kubur tu kamu tak selamat. Fama ba'dahu asaddu minhu. Orang yang dia masuk saja dalam kubur dia tak selamat, lepas pada tersebut dia akan jadi semakin payah untuk dia nak sampai ke akhirat Allah. Lagi payahlah dia berada dalam neraka Allah. Kemuncaknya orang yang jadi demikian. Itu kena ingatlah bagi kita. Maknanya dalam hidup kita ni kena pastikan awal-awal sekarang ini hiasi dahulu perjalanan hidup kita untuk menuju kepada perjalanan ke kuburan. Nak hias macam mana dalam hidup kita ni? Nak suruh kita ni biar jadi cantik dan indah. Di antaranya Allah jadikan hari raya. Itu cara nak suruh kita gambarkan malam tamu kita dalam kubur sama dengan hari raya kita. Bila kita menyambut hari raya tu, begitulah kita dalam kubur. Saat mana kita dalam kubur ni, kita mesti jadi macam seronoknya kita. Pagi raya macam mana pagi raya? Suka kita mandi sunat, kemudian berjalan nak pergi masjid, kemudian kita ni pakai baju baru, wangi-wangian yang indah, nak pergi semayang raya, nak pergi hari raya. Suka kita. Demikian juga hari raya kita yang paling utama dalam hidup bila kita masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur je, di saat mana kita masuk dalam kubur, biar kita jadi rasa indah sungguh, suka sungguh dalam hidup kita ni. Hiasi macam mana? Amalan sebelum daripada inilah, dengan puasa kita, dengan sedekah kita, dengan solat kita, dengan iman yang ada pada diri kita. Semua benda tersebut menambahkan lagi kekuatan kita untuk cantiknya kubur kita. Kubur ni biar kita hias awal-awal lagi. Kadang-kadang kita nak masuk rumah baru, misal contohnya. Bila kita nak masuk rumah baru, kita hias dulu. Kita renovate dulu rumah kita. Siapkan dahulu rumah kita. Kemudian kita nak pergi tempat yang baru, mesti kita hias dahulu. Kita siapkan pakaian kita. Kita dalam keadaan yang kita ni, semua dalam keadaan cukup lengkap dah pada diri kita. Demikian juga bila kita nak masuk kubur. Kita kena ingat, bila kita nak masuk kubur, tolong hias dahulu di atas dunia ini. Waktu mana kita duduk atas dunia ni, kita hias. Mana yang patut untuk kita lakukan pada diri kita ni, kita lakukan dalam hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, aku tidak pernah melihat tempat yang amat menakutkan daripada kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut demikian. Tak adalah tempat yang paling ditakuti dalam hidup ni. Rasulullah kata lebih daripada kubur. Kuburlah tempat yang paling ditakuti. Kalau orang tanya, takut kat mana atas muka bumi ni? Orang jawab, rumah berhantu, takut. Orang sebut demikian. Takut kat mana atas dunia ni? Masing-masing jawab, takut bila berjumpa dengan pemerintah yang kejam. Kita takut berjumpa dengan orang yang jahat dan sebagainya. Rasulullah kata, perkara yang paling ditakuti dalam hidup ini, yang benda yang paling digeruni dalam hidup ini ialah yang disebut apa dia? Rasulullah kata, masuk kubur. Masuk kubur ni takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, benda yang paling menakutkan dalam hidup ini bukannya berjumpa dengan rumah berhantu, bukan kita berjumpa dengan orang yang jahat, tapi yang paling takuti bila masuk kubur. Masuk dengan tidak ada amalan, Allah lagilah takut pada kita ni. Razin menambah, aku mendengar suatu syair
yang diucapkan Uthman ketika mana berada di kubur. Sayyidina Uthman, bila dia pergi kubur, di antaranya Sayyidina Uthman bersyair. Syair dia kata apa dia? Bila muncul daripada kamu peristiwa besar, katanya Sayyidina Uthman dalam syair dia, maka perjalanan panjangku tidak akan selamat lagi. Ni katanya Sayyidina Uthman. Bila muncul satu benda yang besar dalam kubur, maksudnya kubur. Sayyidina Uthman bersyair. Kubur, katanya Sayyidina Uthman, kalaulah aku masuk dalam kubur dalam keadaan yang aku ni kena azab. Maknanya depan tu tak selamat lah. Dalam hidup aku. Hidup aku ni menjadi satu suasana yang menakutkan dan menggerunkan. Lepas pada tersebut. Diriwayatkan daripada Al-Barra, dia berkata, satu hari kami dan Rasulullah berada di kubur. Kemudian Rasulullah duduk di tepi kubur sambil menangis. Rasulullah pernah duduk di kubur. Kemudian waktu mana Rasulullah duduk di kubur tu, Rasulullah menangis. Menangis. Sehingga kan tanah di bawah menjadi basah. Tanah yang berada kat bawah tu jadi basah. Ketika mana Rasulullah berada di kawasan kubur itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sebut, wahai para saudaraku, Rasulullah sebut dalam kata-kata Rasulullah, kamu semua akan menjadi seperti ini. Rasulullah sebut, kamu semua ni akan jadi seperti ini. Rasulullah tengok ke kubur tu, saudara-saudaraku, kalian semua akan dikebumikan dalam tanah ini. Rasulullah sebut macam Rasulullah sebut pada kita lah. Kalau kalau kita hidup zaman Rasulullah, tentu Rasulullah sebut sama pada diri kita pun sama. Rasulullah kata, saudara-saudaraku, kamu semua akan seperti ini, dikebumikan di dalam tanah. Maka kamu semua sebaiknya menyediakan bekalan untuk menghadapi suasana ini. Rasulullah pesan terus, kamu semua kena siap untuk berhadapan dengan berada di dalam kubur bersendirian. Kena ada pada diri kamu ni keadaan yang macam ni. Kalau Rasulullah pun sebut macam tu, maknanya dahsyat lah. Para hadirin sekalian kena bayang, Rasulullah tak bagi dia panggil perasaan menenangkan pada kita, tapi Rasulullah bagi satu perasaan yang menakutkan dan menggerunkan kita. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah cerita tentang kubur, Rasulullah sebut terus, dahsyat, kubur ni dahsyat. Kubur ni sampai peringkat itulah yang disebut oleh Rasulullah tadi kan, al-qabru awwalu manazil. Rasulullah sebut demikian, kubur ni rumah yang pertama yang kamu akan jumpa. Rumah yang pertama yang kamu jumpa. Fa in yanju minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Rasulullah sebut, siapa-siapa yang boleh terlepas mula-mula masuk kubur tu, mudah je dia masuk dalam kubur. Senang je masuk dalam kubur. Urusan dia ni maksudnya tak ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir, tak ada tu. Senang je. Maknanya pada diri dia tu selamat. Dalam keadaan yang pertama mula-mula dia masuk tu, maka mudahlah dia lepas pada tersebut. Rasulullah cerita demikian. Kemudian wa illam yanju minhu, siapa-siapa yang tak selamat daripada suasana kubur ini, fama ba'dahu asyaddu minhu. Rasulullah sebut, maka perjalanan lepas pada itu akan jadi dahsyat, jadi sukar pada diri kamunya. Rasulullah mula gambarkan keadaan ini. Seorang penyair pernah berkata, setiap manusia mempunyai kubur daripada segala sifat kefanaannya. Semua orang ni ada kubur. Dan kubur ni menggambarkan kehancuran. Maknanya kita jangan nampak kubur tu kubur je, jangan. Tapi itulah lambang kefanaan. Dia panggil lambang kehancuran. Maknanya apa yang tak hancur? Dulu kan dia bukan main lagi megah dengan rumah dia besar. Dulu kan dia bukan main lagi rasa hebat dengan kenderaan mewah dia. Dulu kan dia bukan main lagi rasa cantik wajah dia. Dia rasa pada diri dia ni semua ada waktu mana hidup atas dunia. Bila dia masuk kubur, benda apa yang dia ada? Benda apa yang dia ada lagi? Maknanya bila dah masuk dalam kubur, habis lah. Tak ada apa lagi yang dimiliki oleh seseorang. Maknanya lambang kefanaan. Semua kita ni kalau nampak megah, kalau nampak sombong dan sebagainya, maka kita kena belajar daripada kubur. Tu cara demikian. Pergi tengok dekat kubur, kat mana jenazah kita nak dikebumikan.
Kemudian kita tengok suasana yang disebut dengan batu-batu nisan, tegak yang berdiri tu. Tengok macam mana dulu tuan dia waktu mana hidup atas dunia dahulu. Orang ni atas dunia dahulu berjalan pun melenting jalan pun dalam keadaan mendada. Rasa hebat dia tubuh badan, tak ada nak tunduk-tunduk di atas dunia. Orang ni atas dunia dahulu bukan main lagi. Kejap-kejap betul kain tudung, kejap-kejap betul kain tudung. Misal contohnya, atas dunia dahulu bukan main lagi. Dia hanya rasa lawa lah konon-kononnya. Dia nak tunjuk dia cantik lah konon. Atas dunia dahulu. Tapi kat mana sekarang yang cantik dia? Yang mana yang dia rasa lawa dahulu? Mana yang dia rasa handsome dia dahulu? Mana yang dia rasa sadur sangat dia dahulu? Dalam hidup dia ni tak ada dah. Sekarang ni dia dah jadi fana. Jadi fana. Fana ni maknanya apa dia? Kehancuran. Segala sifat kehancuran berada di kuburan. Manusia sentiasa berkurang. Manusia ni pula semakin tak ada dah manusia sekarang ini. Sedangkan kubur sentiasa semakin berkembang. Kubur tengok semakin membesar. Manusia semakin sempit dah. Dalam hidup ni semakin tak ada manusia je. Tapi tanah kubur tu semakin ada. Itu cara mudah untuk kita nak faham dalam hidup kita je sebagai seorang mukmin. Kubur pertama di dunia. Terdapat perbezaan pendapat mengenai seorang yang pertama sekali menetapkan bahawa seorang yang meninggal dunia perlu dikebumikan dalam tanah. Siapa yang orang yang pertama yang ada kubur atas dunia ini sendiri? Ada perbincangan para alim ulama lah. Kan siapa orang yang pertama? Ada yang mengatakan bahawa yang pertama sekali melakukan pengkebumian adalah burung gagak. Yang bila Qabil dengan Habil berlaku kematian kan, katanya adik dia sebut pada abang dia, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Dia sebut demikian. Kalaulah abang gerakkan tangan nak bunuh saya, la in basatta ilayya, kalaulah kamu gerakkan tangan kamu untuk nak bunuh saya, basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Saya tak akan gerakkan tangan saya ini untuk nak bunuh balik abang. Dia sebut demikian. Kenapa dia? Inni akhafullaha rabbal alamin. Kerana saya ni takut pada Allah je. Tapi abang ni jenis degil juga, bunuh adik dia. Bila bunuh adik dia tersebut, lepas pada bunuh adik dia tu, dia tak reti nak buat. Macam mana nak buat ni? Kemudian waktu mana demikian, fa ba'atsallahu ghuraban yabhasu liyurihuma kaifa yuwari sawatihima. Kan Allah hantar burung gagak. Bila dia hantar burung gagak tersebut untuk apa dia? Burung gagak tu berkelahi dua ekor tersebut, kemudian matilah seekor. Bila mati seekor tersebut, dia pun tengok. Abang ni tengok yang mayat kepada burung gagak ni. Jadi nak buat macam mana? Burung gagak tu kuis tanah, gali tanah, tolak yang jatuh, yang tolak tadi. Kemudian baru dikebumikan. Oh, katanya abang dia kata, oh macam ni nak kebumikan orang mati. Dah kejut-kejut tak bergerak ni. Jadi nak buat macam mana? Maka kebumikan macam burung gagak yang kebumikan tadi. Tu manusia yang pertama dipanggil demikian. Yang berlaku semasa peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap saudaranya Habil. Ni abang bunuh adik dipanggil demikian. Ada juga yang mengatakan bahawa Qabil sebenarnya sudah tahu mengenai cara pengkebumian, tetapi setelah membunuh saudaranya Habil, dia meninggalkan jasad Habil begitu saja. Sebutnya ada juga yang kata sebenarnya Qabil ni dia tahu dah cara nak kebumi jenazah, tapi bila dia bunuh tu dia tinggal biar begitu. Kerana itu lebih mudah bagi dia dibandingkan jika dikebumikan Habil.
Di peringkat manusia tak ada lagi waktu tersebut. Dua orang ni saja berebut Iklimah, berebut seorang perempuan yang cantik. Nak berebut perempuan yang cantik ni tak puas hati. Ni sejarah manusia sejak zaman mula-mula kejadian lagi atas dunia ni sendiri. Sekarang ni pun kita dengar juga macam tu kan. Membunuh, berebut perempuan. Di Kelantan baru ni kan. Mati. Kerana apa dia? Berebut perempuan. Berkelahi. Ada juga. Ada lagi orang kita ni berebut perempuan sampai berkelahi-berkelahi di kalangan kita. Kamu jangan buat. Jangan ada pelajar-pelajar daripada Kian ini buat benda demikian. Buat malu company je dia panggil. Jangan ada di kalangan kita berkelahi benda-benda demikian. Allah Ta'ala kemudian mengutuskan burung gagak. Burung gagak itu lalu menguis-nguis tanah. Lalu ditimbunkan ke atas jasad Habil. Ditimbunkan di atas jasad Habil. Melihat perkara itu, Qabil kemudian berkata, celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu melakukan seperti burung gagak ini? Dahlah bunuh adik, kemudian lepas pada bunuh adik ni sendiri, biarkan jenazah begitu. Lalu katanya Qabil, dia kata, kenapa aku tak boleh belajar daripada gagak ini? Lalu aku dapat mengkebumikan mayat saudaraku. Qabil kemudian mengkebumikan mayat saudaranya dan dia menyesal. Lalu dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada dia bunuh tadilah, ada yang mengatakan bahawa penyesalan Qabil bukan kerana dia telah membunuh saudaranya, tetapi dia kehilangan saudaranya. Dia menyesal tu bukan kerana dia bunuh, tapi dia menyesal kerana tak ada orang dah dia nak bercakap. Senyap je. Dah bunuh dah adik dia. Dengan siapa lagi dia nak main lepas pada tersebut? Allah Ta'ala menceritakan peristiwa tersebut dalam firman Allah Ta'ala. Faba'athallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhi. Qala ya waylata a'ajastu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita demikian. Lalu Allah hantarkan ghuraban, Allah hantar yang disebut dengan burung gagak yang yabhasu fil ard, yang menggali-gali kepada bumi ini, liyuriyahu, untuk ditunjukkan kepada Qabil terhadap bagaimana kaifa yuwari saw'ata akhi, bagaimana untuk dia mengkebumikan saudara dia tersebut. Qala ya wailata, lalu dia sebut, Qabil ni sebut, celakalah aku. Mengapa aku tak berbuat a'ajastu an akuna mithla hadzal ghurab? Kenapa aku tak boleh buat macam burung gagak ni buat kepada kawan dia yang dia berkelahi tadi. Fa uwariya saw'ata akhi, lalu dia pun menguburkan saudara dia tersebut. Fa asbaha minan nadimin, maka jadilah dia di kalangan orang yang menyesal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, jika penyesalan kerana dia telah membunuh saudaranya, maka penyesalannya itu merupakan taubat. Ibn Abbas dia sebut demikian. Siapa-siapa yang dia menyesal lepas pada dia buat satu benda, perbuatan yang kekeji, dan yang dia buat satu perbuatan yang tak baik di sisi Allah, itu menunjukkan dia taubat. Itu menunjukkan taubat. Ibn Abbas sebut demikian. Jangan kita ni lepas pada kita buat satu perbuatan yang tak baik, tiba-tiba tak ada rasa penyesalan. Tanda tak ada iman. Tanda tak ada iman dalam tuadan kita. Iman ni ada bila terjadi bagaimana pada kita? Bila datang penyesalan. Lepas pada je kita buat benda yang tak baik, tiba-tiba lepas pada tu kita rasa datang menyesal. Allah, kenapalah aku buat benda yang sebegini? Kenapa aku lakukan perbuatan ini? Ada yang meriwayatkan dalam versi lain, setelah mana Qabil membunuh saudaranya, dia duduk berhampiran kepala saudara dia sambil dia menangis. Tiba-tiba datang dua ekor burung gagak yang sedang bergaduh sehingga salah satu daripadanya mati. Ni ada satu riwayat kita cerita demikian. Bila dia bunuh saudara dia tersebut, Habil tu dia bunuh, Qabil bunuh Habil. Dia pun duduk ujung kepala. Di hujung kepala saudara dia tadi, nangis dia. Nangis. Macam mana nak buat ni? Ni kali pertama bunuh manusia atas dunia ini sendiri. Kemudian burung gagak yang masih hidup mengkebumikan burung gagak yang telah mati.
Dia tengok demikian. Tiba-tiba datang 2 ekor burung gagak yang sedang bertengkar 2 ekor tersebut. Akhirnya mati seekor. Yang hidup tu tolak kuih-kuih bumi. Kemudian tolak. Bila tolak saja, mati. Kemudian burung gagak yang masih hidup mengkebumikan burung gagak yang telah mati. Melihat peristiwa itu, Qabil melakukan perkara sama pada saudara dia, iaitu mengkebumikan saudaranya yang telah mati ke dalam tanah. Perkara ini kemudian menjadi sunnah ketetapan bagi setiap anak Adam sampailah sekarang. Kalau kita tanya, belajar daripada mana untuk nak kebumi jenazah? Belajar daripada sana. Daripada Qabil membunuh Habil. Itu sejarah berlaku atas muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, summa amatahu fa'akbarah. Kemudian dimatikan hamba-hamba tersebut, lalu dikuburkan hamba-hamba tersebut. Daripada ayat ni lah. Daripada dalil, daripada sinilah yang menunjukkan bagaimana keperluan untuk setiap di kalangan kita ni bila mati, maka inilah amalan yang perlu dilakukan. Kita cerita tentang mengenai perkara demikian. Kalau orang tanya, kubur yang pertama atas muka bumi ni kubur macam mana? Dia jawab, kubur yang berlaku pada Qabil dan Habil tadilah. Menurut Al-Barra, tujuan Allah memasukkan ke dalam kubur adalah memuliakan dan agar jasadnya tidak dimakan oleh burung dan binatang pencari makan. Kita tanya, kenapa kita ke bumi jenazah dalam kubur? Jawabnya, nak memuliakan jasad. Nak memuliakan jasad. Jasad ni ada kemuliaan tersendiri. Dia panggil. Kalau orang tanya, kenapa tak sangkut je? Macam puak-puak Dayak ke, puak-puak dusun sangkut mayat kan? Sangkut ke atas. Letak atas pokok misal contohnya. Gantung begitu misal contohnya. Tu bukan cara memulia. Cara menggayatkan lagi mayat. Tak kena gaya duduk atas gitu, lagi gayat. Nak memuliakan yang disebutkan dengan jasad ni, macam mana? Kebumikan. Kebumi. Letak. Sebab tu kita ni kan, kuku-kuku kita, sisa-sisa rambut kita, sisa badan kita ni, sunat kitanya kebumikan. Letak dalam tanah. Itu sunat, dia panggil demikian. Jangan kita ni, bila kita potong kuku kita ni, biar je berterabur je begitu. Jangan. Bila kita potong kuku kita ni, sunat kita kumpulkan dia, tanamkan dia dalam tanah. Itu cara demikian. Rambut sama juga. Rambut. Anak-anak perempuan kan, biasa rambut kita ni jatuh. Biasa rambut kita ni gugur. Dia kadang-kadang ada lah masa-masa hormon-hormon tertentu yang berlaku oleh kita. Jadi rambut tu, kumpulkan satu tempat rambut tersebut. Bila kumpulkan satu tempat rambut tersebut, tanam rambut ni. Jangan biarkan berterebar begitu. Jangan. Tapi kita letak dalam tempat yang sesuai. Dalam tanah. Ini tempat yang sesuai lah. Bila kita ke bumi, kita letak dalam tanah ini sendiri. Tak perlulah letak batu nisan pula. Lepas pada ni letak batu nisan pula kita ni. Jangan. Tak perlu perkara demikian. Ada yang meriwayatkan dalam kemudian menurut Abu Ubaidah, makna perkataan fa'akbarah yang Allah Subhanahu wa taala sebut fa'akbarah tadi adalah membuatkan kubur untuknya dan memerintahkan agar dia dikebumikan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sebut summa amatahu fa'akbarah, dan kemudian lepas pada kematian itu hendaklah dikuburkan orang ni. Maknanya arahan Allah fa'akbarah. Fa'akbarah ni maknanya mesti dikebumikan seorang tersebut di dalam kubur ini sendiri. Abu Ubaidah meriwayatkan ketika Umar bin Hubairah membunuh Saleh bin Abdul Rahman Bani Tamim, lalu dia berkata, kami telah mengkebumikan Saleh. Mengkebumikan maknanya lepas pada jenazah itu mati, maka dikebumikan jenazah tersebut, diletakkan di dalam kubur. Sifat kubur yang baik. Kubur-kubur ni macam mana? Yang terbaik, kubur yang terbaik ni macam mana? Permukaan kubur sepatutnya agak ditinggikan sedikit. Permukaan kubur tu jangan rata je, jangan. Sebaik-baik kubur, naikkan sikit. Ditinggikan sikit. Ni keadaan kubur yang terbaik. Kubur-kubur siapa pun di kalangan kita ni, ayah kita ke, mak kita ke dan sebagainya, bila orang meninggal dunia, naikkan sikit. Ditinggikan sikit.
kubur ini sendiri, permukaan dia. Dilarang menyimin kubur serta membuat binaan di atas kubur. Jangan simin. Antara kubur ni jangan simin. Jangan ikat bata. Jangan ikat bata. Jangan siap dengan buat binaan. Ukir pula tu muka dia. Muka orang dalam kubur, buat berantu je dia panggil. Jangan demikian. Jangan dibuat binaan di atas kubur. Sekadar letak batu nisan dibenarkan. Tapi jangan kita sampai peringkat buat binaan, binaan tertentu di atas kubur kita ni, tak boleh demikian. Jangan. Kemudian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Jabir, diceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyimin kubur. Rasulullah larang jangan simin kubur. Jangan kita ni simin kubur ataupun kita buat binaan di atas kubur. Kemudian duduk di atas kubur. Kita buat pangkin pula atas kubur. Ni duduk atas kubur begitu. Jangan jadikan demikian. Kemudian duduk di atas kubur dan membuat bangunan di atas kubur. Rasulullah larang jangan buat binaan-binaan. Bahkan ustaz sendiri tak cadangkan buat saya sendiri tak cadangkan supaya buat belindang tu macam sekuk begitu, kecuali untuk tanah, nak tahan tanah yang kalau kawasan bukit kan, kawasan bukit nak tahan tanah daripada tanah jatuh. Tapi kalau sekiranya kita buat macam ada dalam keadaan yang tertutup begitu, bimbang menjadi seksa orang dalam kubur. Jangan buat binaan. Letak batu nisan je cukup. Hujung kepala, hujung kaki. Cukup. Dia panggil sekadar itu saja penanda. Kerana apa dia? Kerana tanah tu tanah wakaf. Bukannya tanah personal, tanah individu satu. Yang keduanya, kalau kita buat binaan, suatu hari nanti hancur lebur orang dalam tersebut. Tak boleh dah nak ke bumi orang lain. Kerana ada binaan di atas tersebut. Jadi Islam dia ajar supaya apa dia? Yang hancur ni hancurlah. Tapi yang bangkit nanti jasad yang baru. Allah akan bangkitkan jasad yang baru. Jadi tak perlulah nak buat binaan, nak cantik-cantikkan kubur, menghias kubur sampai habis berpuluh-puluh ribu, beribu-ribu nak upah orang. Sampai orang boleh buat apa dia? Buat syarikat untuk nak buat apa dia? Buat bina kubur cantik-cantik. Jadi pertandingan kubur cantik pula, tak benar gaya. Lepas pada ni, jangan demikian. Di kalangan kita, sekadar kubur ni sekadar tanda saja, tanda untuk di hujung kepala, hujung kaki, cukup. Jadi kita ni demikian. Dalam satu hadis lain juga dinyatakan daripada Jabir, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menyimin kubur. Rasulullah larang jangan buat binaan di atas kubur. Menulis di atas kubur, tulisan yang banyak je, sekadar tulis di batu nisan tu tak apalah. Tulis ni dalam ni maknanya siapa orang ni meninggal dunia, tarikh berapa hari bulan kehidupan dia, cukuplah sekadar itu. Ni tulis panjang pula riwayat hidup dia pun, tulis atas kubur dia, simen atas kubur. Jangan lakukan demikian. Rasulullah larang. Kemudian membuat bangunan di atas kubur serta merendahkan permukaan kubur. Rasulullah tak ajar supaya kita gali dalamkan sikit permukaan kubur, tapi disunatkan naikkan di atas kubur tu biar nampak bentuk tanah tu tidak rata, tapi bentuk tanah tu naik sikit dibandingkan dengan yang bawah tadi. Abu Isa mengatakan bahawa hadis ini hadis sahih. Diceritakan demikian. Para ulama mengatakan bahawa menyimin kubur agar kelihatan indah. Para ulama mengatakan bahawa menyimin kubur agar kelihatan cantik dan elok dilarang sama sekali. Dilarang dalam Islam. Maknanya jangan buat demikian. Kerana perkara itu adalah perhiasan dunia. Kan mati dah dia kan. Bila orang ni dah mati, berhentilah nak menghiasi terhadap dunia. Kubur pun nak hias juga. Ni siap dengan batu kristal letak di atas kubur. Lepas tu upah driver tiap-tiap pagi tolong pergi siram air mawar letak dalam batu kristal tu, kemudian ada saluran masuk ke dalam pula. dia buat macam batang paip pula. Dia buat kubur dia macam tu. Jangan buat.
Habis sampai peringkat, ambil pula duit harta pusaka yang ditinggalkan tadi, harta yang perlu difaraid. Habis 20,000, 30,000 nak buat binaan di atas kubur. Islam larang. Jangan terlibat dengan perkara demikian. Kemudian para ulama mengatakan bahawa menyimin kubur agar kelihatan cantik adalah perhiasan dunia. Berhenti-berhentilah. Orang dah mati dah. Dah mati pun masih nak hias terhadap dunia. Pelik orang kita ni. Sedangkan kubur adalah tempat persinggahan menuju ke akhirat. Kubur-kubur ni, kita pergi ke akhirat. Gambarkan suasana akhirat. Senyap, sunyi, kemudian lapang, tak ada apa dah. Di akhirat macam mana? Dan tidak sepatutnya dihiasi. Tak patut dihiasi. Letak macam-macam gaya atas kubur. Yang Ustaz pergi ke Sabah, atas kubur ada botol susu. Atas kubur dia letak botol susu, kelambu bayi. Di atas kubur ada cangkul. Mati tercangkul misalnya contohnya. Dia letak cangkul. Yang mati dalam laut, mati lemas dalam laut, dia letak jala. Dia menjala kan. Dia menjala, dia letak jala. Waktu mati tersebut kerana sedang menjala, letak jala atas kubur. Mati atas katil, letak katil atas kubur. Letak katil atas kubur dengan kelambu-kelambu atas kubur. Tak logik langsung manusia ni. Pelik-pelik lah. Dan tidak sepatutnya dihiasi. Tu alhamdulillah orang di Pulau Mabul. Ustaz ingat pergi ke Pulau Mabul, tengok kubur-kubur di Pulau Mabul. Allah kata, kenapalah macam ni jadinya. Alhamdulillah kat pulau tu tak ada mati aksiden. Kalau mati aksiden rasanya kereta atas kubur tu. Dia letak kereta di atas kubur. Manusia ni pelik-pelik. Dia tengok macam mana cara mati kawan tersebut. Kemudian yang menyebabkan dia pun hias atas kubur tu macam tu lah. Lalu orang lalu tengok kubur tu orang faham. Mati kena cangkul dia ni rupa-rupanya. Mati dia dalam keadaan yang dia mati tersedak susu dengan botol-botol susu di atas. Macam-macam gaya manusia. Dan tidak sepatutnya dihiasi. Kerana yang menghiasi mati di dalam kuburnya adalah amal perbuatannya. Yang menghiasi bila kita mati ni, dalam kubur kita apa dia? Amal kita atas dunia ni. Senyum kita atas dunia. Kemudian salam kita atas dunia. Kemudian sedekah kita atas dunia. Amalan yang kita buat atas dunia ni menghiasi suasana kubur yang kita berada di dalamnya itu. Para penyair kita bersenandung, bila kamu melakukan urusan orang lain dalam satu malam sahaja, ketahuilah bahawa setelah kamu akan bertanggungjawab. Bila satu jenazah dibawa ke pusara, ketahuilah setelahnya kamu juga akan dibawa. Wahai penghuni kubur yang permukaannya yang terukir, barangkali di bawahnya dalam keadaan dibelenggu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita ni cantik je atas hiasan kubur, tapi dalam tu sengsara. Disebabkan apa dia? Disebabkan yang disebut dengan suasana yang berlaku ini sendiri. Dalam Sahih Muslim diceritakan daripada Abu Hayaj Al-Asadi, dia berkata, Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu berkata kepada aku, bukankah aku telah menyuruh kamu melakukan perkara yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padaku, iaitu tidak meninggikan kubur? Maknanya tidak membina binaan di atas kubur. Rasulullah larang kan, jangan buat binaan di atas kubur. Ini disebut demikian. Kemudian Abu Daud menyatakan dalam Al-Marasil daripada Asim bin Abu Saleh, aku melihat kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingginya hanya sejengkal daripada permukaan tanah. Kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tingginya kubur Rasulullah tu sejengkal je daripada permukaan tanah. Itu cara yang dilakukan. Para ulama mengatakan bahawa kubur hendaklah agak ditinggikan sedikit daripada permukaan tanah, tetapi tetap jangan meninggikan kubur dengan membina bangunan. Jangan bina bangunan di atas kubur dengan tujuan untuk bermegah-megahan seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Jangan kita buat demikian. Aku saksikan para pemilik istana, bila mati membujur, mereka membina kubur dengan syukur marmar. Mereka membina dengan marmar. Mereka tidak rela kecuali tetap berbangga takabur pada para fakir, meskipun sampai dalam kubur. Nak sebutnya penyair-penyair ni buat syair. Ada orang kaya-kaya atas dunia ni, dia mati,
kemudian masuk dalam kubur dia buat dengan marmar. Dihias, ditatah dengan marmar di atas dia. Kenapa dia? Dia takabur pada orang miskin walaupun dia telah dalam kubur. Demi usia kamu, sekiranya terbuka untuk kamu tanah gembur, maka kamu tidak akan dapat membezakan di antara si malang dengan si mujur. Juga tidak antara kulit berbaju bulu biri-biri dengan kulit berbaju sutra Cordova. Bila tanah sudah memakan si Amar dan si Amar, maka di mana letaknya kemuliaan si kaya daripada si fakir itu sendiri. Bila dah masuk dalam kubur, tak ada dah mulia orang tu. Masuk tak kira dah. Allah tak kira kamu kaya ke kamu miskin, sama saja di sisi Allah kecuali amalan yang membezakan di antara kamu. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang nanti. Wahai orang yang telah mati, InsyaAllah. Ni kita belum mati lagi ni, tak apa, kita sambung akan datang nanti. InsyaAllah. Kita nak sebut pada orang yang telah mati ni. Yang telah mati ni insya-Allah kita sambung pada pengajian minggu yang akan datang nanti insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Allah